talaqiha au fi asna'i iddatiha wa kama yajibu lahu nafaqatu yajibu laha baqiyatul mu'ani illa alat at-tanzifi wa yajibu lil ba'in. InsyaAllah sambungan kita nak membicara pula masalah iddah bagi perempuan dan hukum hakam berkaitan iddah. Jadi hukum hakam berkaitan iddah ni, bab iddah kita dah belajar lepas, nisbah berapa lama tempoh iddah bagi orang perempuan yang baik kematian suami ataupun beriddah dengan sebab tolak. Jadi sambungan kita masalah orang perempuan beriddah ni adalah apakah tanggungjawab yang masih wajib ke atas suami, khasnya dalam bab nafkah, kepada orang perempuan yang khasnya ditolak. Adapun perempuan yang kematian suami, sikit sebanyak kita ada sebut dulu, orang perempuan kematian suami, dah suami dia mati, tak ada apalah yang boleh ataupun tak ada apa yang suami nak kena tanggung lah, pasal suami dah mati. Orang perempuan kematian suami, hak isteri pada suami tersebut antaranya harta pusaka. Panjang umur jumpa nanti buat harta pusaka ni. Panjang umur apa? Lepas dah apa gitu kan. Kalau dapat anak daripada suami tersebut tak kena. Kalau ada suami tersebut menjadi anak, isteri ini akan dapat 1/8. Kalau si suami tersebut tak ada anak, isteri tersebut layak mendapat 1/4 daripada harta. Jadi isteri yang kematian suami, kos semasa beriddah kematian suami dia yang tanggung, bukan ditolak daripada harta suami, bersih nanti selepas apa tanggungan semasa iddah sebab kematian suami, barulah yang tu nanti istilahnya bersih. Dengan tu nanti bila ditolak, kalau ada zakat, hutang, hamba yang perlu dimerdekakan, umur walad, panjang cerita tu lah. Masalah wasiat, apa yang telah diwasiat, baki tu nanti baru akan diparaid, bukan. Jadi tak ada istilah orang perempuan mati suami yang daripada harta tu akan dicabut untuk menanggung nafkah isteri daripada harta suami, kemudian yang baki baru diparaid. Tak ada macam tu. Satu orang perempuan mati suami, kewajipan beriddah dalam masa suami mati itu adalah di atas tanggungan sendiri, perbelanjaan sendiri isteri. Siap. Jadi kita nak bicara ni, masalah iddah ni antaranya adalah apakah tanggungjawab suami yang masih suami kena wajib beri, khasnya pada perempuan yang ditolak. Kita nak bicara ni masalah perempuan yang beriddah, yang perempuan yang mutallaqah, yang ditolak, sama ada tolak yang tolak raj'i ataupun tolak ba'in. Tu pun istilah-istilah tu kita jumpa dah. InsyaAllah boleh faham maksudnya. Begitu juga nanti hukum yang berkaitan dengan dia, walaupun kita sebut dah sekali lalu, kita akan jumpa nanti dalam matan yang sebut, khasnya pada orang perempuan yang mati suami. Orang perempuan yang mati suami, dia kena dalam masa iddah ni kena ihdad. Ihdad ni kalau terjemah bahasa Melayu kita, kena berkabung. Sekali jumpa insyaAllah. Jadi pasal kita nak bicara ni mengenai perempuan beriddah dan hukum hakamnya berkaitan mengenai apa yang suami wajib beri kepada orang perempuan yang beriddah. Pertama, yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyati as-sukna. Kata dia wajib bagi perempuan yang beriddah raj'i. Iddah raj'i maksudnya perempuan yang ditolak dengan talak 1 atau talak 2 yang bukan bab khulu'. Istilahnya talak 1, talak 2 yang suami boleh rujuk. Yang perempuan ni pula dalam iddah, dan iddah tolak 1, tolak 2 yang bukan berlaku tolak tu dengan proses bayar suami. Suami dibayar oleh isteri untuk menebus tolak. Tebus tolak tu dipanggil khulu'.
ataupun bukan edah ni edah yang dengan sebab li'an, ataupun dengan sebab ilak, ataupun edah dengan sebab zihar. Semua bab kita belajar tu saya sebut itu saja. Baik. Jadi mana perempuan yang istilahnya tak boleh dirujuk, tak masuk dalam bab ni. Jadi sini istilahnya tolak raj'i. Jadi wajib bagi perempuan ni yang kena ditanggung oleh suami apa dia? Tempat tinggal. Jadi tempat tinggal isteri masa beredah bagi isteri yang ditolak, sewaan rumah adalah ditanggung oleh suami. Dan rumah yang isteri duduk tu ditanggung oleh suami, rumah mana? Pertama asal disebut pada tempat penceraiannya. Rumah di mana dia dicerai, asal fik kita itulah tempat perlu dia beredah. Dan rumah itulah tempat dia beredah ni jika ia tempat tinggal itu layak dengan dia, selayaknya dengan dia, munasabah dengan dia, misalnya padan dengan dia. Kalau katalah rumah tempat tinggal itu misalnya terlalu mewah, tak munasabah, sah untuk dipindahkan ke rumah lain yang munasabah dengan populasi dan kedudukan wanita tersebut. Populasi misalnya nisbah nak kata duduk tu dan berapa sewa nanti yang akan kena bayar, yang suami tanggung. Katalah dia duduk rumah banglo, rumah tu sewa ada 15 bilik. 15 bilik contohlah kan. Jadi bila edah orang perempuan kena duduk rumah banglo tu kan, asal macam tu lah. Tapi bila katalah rumah tu pula kosong, bukan ada apa, selalu untuk tetamu lah apa. Sekarang bila dah bercerai, macam-macam perkara yang suami tak bagi buat dalam rumah tu. Jadi rumah tu istilahnya besar saja tapi tak bermanfaat. Rumah tu pula istilahnya memang layak lah untuk dia duduk kan, tapi saya silap berkawan dengan hantu raya je Mufik itu pasal terlalu besar. Sah untuk orang perempuan tu dengan rumah yang terlalu besar tu dipindah pada rumah yang munasabah. Dia beredah pun katalah dia seorang diri, saya buat misal mudah itunya, seorang diri yang memang dia kena munasabah lah duduk rumah tu. Tempat pula taklah terlalu jauh pada orang ramai, masuk hutan ke, ataupun duduk keliling dia semua orang kafir pula tu, gangster macam tu lah, katalah gitu. Mesti tempat duduk yang munasabah, yang istilahnya layak dengan dia. Dan pula janganlah terlalu kecil, apa, menyusahkan dia, kemudahan tak ada, nak beli barang payah. Jangan macam tu Macam mana pun kalau orang tanya asal di mana dia dicerai, di situ dia edah. Itu asal umum ulama sebut. Kalau memang tak ada masalah apa tempat tinggal dia tu, di mana dia dicerai, di situlah dia akan beredah. Itu asal hukum ulama sebut. Bahasa mudah dia. Kalau rumah tu rumah usang, 2-3 hari lagi nak roboh, rumah nenek kebayan, tu bahasa orang tua dulu lah kan. Apa dia rumah nenek kebayan ni? Huduh nak rupanya nak runtuh dah. Angin tiup kuat sikit, terbang atap bumbung apa semua, atap nipah pula tu, katalah gitu. Kalau macam tu dia kena pindah, dia tak boleh beredah di tempat tu pasal yang tu tempat duduk yang tak layak dengan dia. Okey, sekali lalu. Siap. Jelas saya sebut. Jadi sewa tu siapa kena bayar? Suami. Api macam mana? Suami kena bayar. Elektrik, itu istilah tempat tinggal dan apa kos untuk nak boleh duduk, cahaya apa semua, suami lah bayar. Siap, sekali lalu. Begitu juga dan nafkah dan pakaian. Wajib suami kena bagi nafkah ni, maksudnya makan minum kena bagi, dan pakaian. Kalau katalah dalam tahun ni baru beli sepasang, ni kena cerai, sepatutnya katalah bulan 10 ni kena beli sepasang lagi. Nisbah nafkah yang wajib untuk pakaian yang suami kena beli. Bulan 10 ni walaupun istilahnya dah bertaraf janda, kena cerai, talak 1 talak 2 raj'i, wajib suami beli pakaian lagi untuk isteri pasal dia masih dalam status isteri, ya wajib diberi makan minum dan diberi pakaian. Jadi tempat tinggal, makan minum, pakaian, ada kaitlah tu. Illa nasyidatan, melainkan wanita atau isteri yang nusyuz. Fakta mesti ambil. Bila dia nusyuz,
Istilah nyusul ni perempuan ni hukum derhaka. Istilah derhaka macam mana? Derhaka ni bukan derhaka dengan Allah Ta'ala. Derhaka ni derhaka pada suami. Isteri yang derhaka pada suami gugur nafkah harian dan akan menggugurkan nafkah pakaian. Kalau sepatutnya nisbah musim tu kena beli, gugur nafkah jika isteri tu nusyuz, walaupun nusyuz tu sehari. Dan isteri akan hukum tak nusyuz apabila dia kembali taat, dan istilahnya taat kepada apa arahan suami yang nisbah dia kena patuhi arahan itu, sama ada sebelum daripada bercerai ataupun selepas daripada bercerai. Jadi dia nusyuz ni sebelum ditalak ataupun pada tengah-tengah iddah ataupun dalam masa iddah berlaku nusyuz, juga menggugurkan nafkah dan pakaian. Jadi orang perempuan ni satu sifat yang mesti ada pada orang perempuan, dia kena kekalkan status quo sebagai isteri walaupun suami dah ceraikan dia dalam masa iddah. Kalau talak raj'i, untuk melayakkan dapat nafkah dan pakaian yang sepatutnya suami kena beli, dia kena kekalkan status quo sebagai isteri yang taat. Cuma taat tu, taat yang dia boleh taat lah dengan orang Ta'ala, mesti taat. Taat pada suami, misalnya suami tak bagi keluar rumah, isteri dalam masa iddah memang tak boleh keluar rumah. Kalau suami memang tak bagi keluar rumah melainkan dengan izin dia, izin tu perlu. Walaupun dah bercerai, nak keluar rumah, masih isteri dalam iddah yang raj'i, perlu minta izin suami untuk keluar rumah. Bagi faham masalah tu. Satu, kebanyakan masalah lah ni, antaranya masalah ni apa? Jahil itu kadang ada belah isteri, ada jahil belah suami. Ini yang hukum hakam yang dah ditinggal dalam masyarakat kita. Dah tak belajar lah. Tu yang kata orang Islam yang dah tak tahu hukum hakam Islam. Tak mana Islamik dia tak apa benda lah, tak tahu dah. Berakidah tak Islam, ibadat tak Islam, muamalat tak Islam. Ni munakahat pun tak kerti Islam dah. Na'udzubillah. Khas nak sebut tak mana ni, berapa ramai suami tak suka je isteri, kata dia, kau balik rumah bapak kau. Kan kita tengok drama macam cerita itu kan, drama-drama pendek, apa drama Melayu pula tu. Cuma pengarah dia siapa? Tengok pengarah tu, rupanya pengarah dia Yong Taufu. Apa maksud saya? Bukan orang Islam. Ataupun pengarah dia apa? Alai, nama yang melewat kita dengar, jenis tak faham agama. Dia buat filem ni, filem yang acuan dia ambil pada orang putih. Jadi itu yang rosak tu. Masyarakat kita pula berkiblatkan drama. Ini masalah kan. Betul ke masyarakat kita kiblat drama? Woi, ramai orang dia fahaman macam tu. Pada dia drama ni adalah satu media pendidikan besar, untuk dia mesti wajib tengok. Apa-apa sikit pun drama ni kata macam tu, drama ni macam tu. Ada masyarakat kita yang macam tu. Pasal dia akidah drama, tok guru dia drama. Padahal penerbit drama tu dia bengong tak kerti agama. Pi bahasa gitu. Lirik apa? Lirik ada apa? Dia punya dialog dalam drama tu tak ada langsung unsur-unsur agama ni. Jadi yang kata setiap orang Islam, hatta pengarah nak buat filem drama apa sekalipun, mesti orang ada agama, dia baru dia boleh menyusun dengan drama dia, dengan drama agama, baru dia boleh mendidik agama tu. Bilalah nak dapat suasana tu tak tahulah. Macam mana pun nak pergi faham, isteri asal nak sebut tadi, berapa ramai suami di luar sana, bila dia tak suka je dia kata, kau balik rumah bapak kau, aku dah ceraikan kau, kau balik rumah bapak kau, aku tak suka kau lagi duduk rumah aku. Senang-senang je dia halau gitu, kepala otak dia. Bubuh sekali orang jantan tu, kepala otak kan. Saya kalau budak pondok, saya bagi warning siap. Kata dia, hampa esok duduk ngaji pondok, saya budak pondok, saya warning itu. Hampa duduk pondok, hampa menikah esok, keluar pada pondok, menikah. Lepas tu tengok-tengok hampa buat perangai tak tentu arah, hampa cerai bini yang untuk hang halau pada rumah, hang tak tunaikan nafkah, tempat tinggal apa hang tak jaga, buat perangai huduh itu,
Tanpa hang buat penderaan apa dan sebagainya, yang datang rumah aku esok aku. Siapa? Apa ngaji kat kita? Dia jalan tak betul. Jumpa dia, apa betul dia? Hang tak mengaji kan itu? Buat buta perut, bohong tu. Tapi kalau ada tok guru yang betulkan anak murid macam tu tak apalah. Tapi masalah kita macam mana? Apa orang yang duk mengaji pondok? Dia tak faham. Banyaknya tak ada lah. Tak ada lah. Apa nak sebut ni? Ya, kebanyakan suami tak pandai apa tu. Itu suami, isteri pun tak faham juga. Yang bila isteri kena faham apa sifat isteri yang mesti ada pada seorang isteri, walaupun suami ni tak cukup SOP. Pergi bahasa itu. Tak cukup SOP untuk jadi suami yang misali, yang betul-betul mentepati kehendak ilahi. Isteri tetap dia kena faham dia isteri, dia lah isteri, dia kena bertingkah laku sebagai orang isteri, jangan bertingkah laku sebagai suami. Tak boleh. Macam mana tu tingkah laku sebagai suami ya? Contoh, dah dia isteri, jadi saya nak sebutkan khasnya, saya nak bagi contoh ni, nanti pasal nak sebut tentang masalah nusyuz tu. Okay, yang ni antara nusyuz ni tadi macam ni misalnya suami ni dia tak berada lah masa rumah tu, pendapatan pun tak seberapa. Isteri ni orang kaya, ada rumah, jadi adalah perangai-perangai suami ni yang isteri tak suka. Bila isteri tak suka, isteri pula halau suami. Saya tak sukalah kat abang jangan masuk dalam rumah saya. Ulah. Isteri bila tak bagikan suami masuk, sedangkan suami itu suami dia, isteri pula halau suami, pula dahaka gugur nafkah, gugur pakaian. Gugur pakaian. Bila dahaka, kalau katalah tengok suami pun barat juga, cerai isteri dia, isteri kena iddah, dan isteri walaupun rumah dia tak boleh buat suka hati, dia tak boleh bagi sebarang orang masuk kalau suami tak bagi, pasal suami ada hak lagi dengan isteri tu, nisbah boleh rujuk, yang tu hak suami. Dan selagi seorang isteri masih dalam taat, ikut perintah suami kena bagi nafkah, makan minum dan tempat tinggal. Rumah tu memang rumah isteri, tapi nak sebut asalnya suami yang kena bayar kalau rumah tu kena sewa. Jadi dari segi hukum, rumah tu asal free pasal isteri punya. Bila suami cerai, hak isteri untuk dia minta sewa daripada suami. Pasal andai kata kalau minta sewa, dia akan minta sewa katalah sebulan misalnya 1,000, minta 1,000 kat suami tersebut. Pasal apa pula dulu tak minta? Dulu aku isteri yang belum dicerai, sekarang isteri yang telah dicerai, rumah ni rumah aku. Kalau aku jadi tuan rumah, aku nak minta sewa, sekarang ni rumah aku dan kena duduk ni aku, tapi engkau kena bayar sewa tu kat aku. Boleh faham saya cakap apa? Boleh faham saya cakap apa? Okey, faham lah tu. Hak dia untuk dia minta. Pasal suami yang memang kena tanggung sewa tu. Cuma dulu tak tanggung sewa siapa? Dah jadi suami ai, takkanlah ai nak minta sewa kat dia pula. Jadi dia dah buat satu pengorbanan. Tapi satu hal pengorbanan tu, tapi saya nak sebut kata isteri ni walaupun tu rumah dia, nisbah suami dia yang kena wajib sara kalau isteri tu tak derhaka. Kalau derhaka, gugur nafkah, tempat tinggal kena bagi. Jadi kalau masalah sewa, tetap suami kena bayar kalau isteri tu minta. Macam memang asalnya memang suami kewajipan dia untuk dia yang bayar sewa. Kalau rumah tu terlalu mahal, rumah banglo, hak suami untuk dia nak arahkan isteri ni pergi beredah di rumah yang munasabah, yang suami akan sara sewa tu pasal tak sanggup sewa bayar rumah isteri yang dia minta 5,000 sebulan pasal dia rumah banglo. Dia pindahkan isteri dia pergi duduk rumah teres yang sebulan 500. Boleh faham saya cakap apa? Boleh faham? Tak faham? Pasal saya nak cerita apa suami wajib tanggung. Rumah isteri, rumah banglo, kalau sewa tu sebulan 5,000, contohlah kan, sebulan 5,000, banglo 5 tingkat. Rumah isteri semua dia punya, isteri orang kaya. Jadi bila dah dicerai, isteri nak duduk situ, dia minta sewa sebulan 5,000. Londeh lah kawan tu.
Jadi suami isteri ni kena duduk yang layak. Memang layak duduk rumah tu, tapi dia minta 5,000. Yang ni bukan kemampuan suami. Jadi nisbah suami, dia kata dia boleh bayar 500 je. Pasal kalau kau duduk rumah teres aku bayar 500, yang tu aku boleh bayar. Jadi hak suami yang isteri boleh tuntut hanya 500. Tak boleh minta 5,000 walaupun dia duduk banglo yang rumah dia. Dari segi arahan, boleh suami keluarkan perintah mahkamah untuk isteri tu pergi duduk rumah teres, ya, kena duduk rumah tu, dan suami bayar 500, suami tanggung rumah dan bayaran api itu yang dia kena tanggung. Siap? Boleh faham saya cakap? Hadilah mengaji undang-undang Islam ni. Kat universiti pun belum tentu mengaji ni. Macam apa? Universiti ngaji macam-macam tambah tak mengaji dalam pekah syariah apa, mengaji pula tahdid. Mampu tak jumpa bapak ni. Apa cerita lagi ni? Baik, itu asal saya nak sebut nusyuz tu. Jadi kalau isteri, suami kata jangan keluar selama dalam iddah ni. Dia kata rumah aku, kereta aku ada, kereta pun 3 biji, helikopter pun ada 1 atas bumbung. Macam dia ikut aku nak pergi mana? Nusyuz, apakah gugur, pakaian gugur. Kalau dia keluar, nama dia dahaka. Selama-lama dalam laknat Allah Ta'ala dan laknat malaikat. Siap. Pasal apa? Nama dia dahaka. Pasal dia masih suami orang. Suami pula dalam iddah raj'i. Siap. Yang tu saya nak bagi contoh nusyuz. Jadi isteri ni tetap dia kena patuh pada suami. Katalah sebelum cerai memang patuh. Lepas cerai, ikut dia nak pergi Tesco ke, pergi beli belah mana ke, nak pergi berjalan makan angin tepi pantai ke, dia keluar ikut dan dia tanpa minta permission daripada bekas suami dia. Kena minta bekas daripada suami, kena minta ke? Kalau dalam iddah raj'i kena minta, pasal hak suami untuk menghalang isteri pada keluar rumah. Pasal suami ada hak lagi dalam talak raj'i untuk rujuk pada isteri, untuk mengekalkan hubungan suami isteri. Ni hukum syarak. Lagi faham yang elok hukum tu. Jadi asal saya sebut masalah keluar rumah. Begitu juga isteri, kalau selalu bahasa lemah lembut dengan suami, bila kena cerai tetap kena bahasa lemah lembut dengan suami. Tak boleh berkasar-kasar dengan suami, pasal masih suami yang dalam talak raj'i. Kalau selalu bahasa lembut, bila lepas cerai bahasa kasar, gugur nafkah pakaian. Nafkah apa gugur? Nafkah makan minum. Tempat tinggal wajib bagi. Pasal tempat tinggal memang kena wajib bagi walaupun isteri nusyuz. Ya. Nak masuk rumah, yang ni isu ni dengar lagi. Boleh ke bagi suami itu masuk rumah? Sekarang dah tak suami. Jadi bila dia tak suami, suami tak boleh bersama dengan isteri. Nisbah nak masuk rumah hukum macam ajnabi. Allahumma salli ala. Jadi kalau nak masuk rumah pasal memang ada barang-barang suami, nak pergi ambil, yang tu kena bagi dia ambil, masuklah. Tapi isteri kena jaga kalau atas masyhur sebut ulama, seingat saya tutup guru duk ajar dulu, masih ada batas aurat yang dia kena jaga. Pasal istilahnya dah ada hukum talak daripada suami. Suami nak pakai pun tak boleh lah, pasal dah bercerai. Dia mesti dengan rujuk. Apa dia nak sebut, macam mana pun budi bahasa kena lembut. Untuk munasabahnya, kalau dia baik balik, suami akan rujuk balik pada isteri. Tapi asal nak sebut, kalau suami nak masuk rumah, dia atas keperluan suami yang barang dia masih ada dalam rumah isteri, dia nak pergi ambil, isteri kena buka pintu bagi dia masuk. Tapi suami nak duduk tidur dalam rumah tu tak boleh. Jadi bila suami ni cerai isteri, bukan isteri yang keluar pada rumah ni, suami yang kena keluar pada rumah ni. Pasal aku kena beredah kat sini, engkau bukan suami aku lagi, pasal aku dah kau cerai, kau dah bukan jadi mahram dah, dah jadi halal untuk aku, engkau kena tidur luar daripada rumah ni. Jadi suami tu yang kena keluar, bukan isteri tu yang kena keluar. Dia nak, suami tu nak tidur masjid ke, nak tidur surau ke,
bawah jambatan ke, tidur depan rumah tu punya masai. Yang inilah hukum orang tak peduli kan. Ada orang kata suami boleh masuk dalam rumah tidur. Kalau dia rujuk tak ada masalah. Rujuk tak ada masalah. Yang ni memang ada bahas dalam kitab Fiqh ni. Dengar saya sebut. Saya tak ingat tengok kitab mana, tapi memang ada. Kalau pergi cari, dia sebut gini, kalau katalah suami ni lepas dia cerai isteri dia talak satu, dia balik rumah macam biasa lah, tapi isteri suami bilik lain, isteri bilik lain, walaupun duduk bilik lain tapi masih nama satu rumah, satu bumbung. Ulama kita memang ada bahas ni, tengok dia sebut macam ni. Dari segi hukum, isteri ni kalau katalah dia dah beredah selama apa sepatutnya edah, katalah 3 hari haid macam mana kita bicara lepas, bila dah 3 kali haid pula, 3 kali suci, bila dah 3 kali suci habis edah, memang isteri ni boleh keluar, tapi isteri ni bila dalam masa edah 3 kali suci tu, suami ni memang balik tidur di rumah satu bumbung, dan dalam rumah tu tak ada pun istilahnya pak mentua, mak mentua, orang yang nama mahram bagi suami ni yang menghalang untuk ada kemungkinan mereka ni bersama, boleh ada rujuk, yang memang istilahnya tak ada kemungkinan mereka ni akan bersama. Kalau dah habis edah sekalipun, mahkamah pun dah kata habis edah, isteri ni boleh keluar rumah. Isteri ni memang dah, suami ni memang tak boleh rujuk daripada isteri pasal edah dah habis, tapi pasal masa edah tu suami duduk satu bumbung dengan isteri ni tak boleh lagi kahwin dengan orang lain bila dah habis edah tu. Pasal boleh jadi macam-macam dalam situasi itu. Suami macam mana pun tak boleh rujuk dah, pasal masa edah dah habis, dia pun tak rujuk. Tapi isteri itu tak boleh berkahwin dengan orang lain, melainkan kena edah sekali lagi 3 kali suci untuk baru boleh kahwin dengan orang lain. Pasal hari itu suami duduk sebumbung lagi, untuk nisbah orang lain isteri itu belum habis edah. Untuk suami rujuk, suami tak boleh rujuk pasal dah habis dah. Tapi untuk orang lain boleh kahwin dengan isteri ni tak boleh. Pasal apa? Boleh ihtimal macam-macam berlaku bila mereka duduk sebumbung, duduk satu rumah pula tu, tambah pula duduk sebilik. Cuma suami paling muka belah ni, isteri paling muka sebelah sana. Nisbah suami memang tak boleh rujuk kalau tak rujuk, tapi nisbah isteri walaupun dah keluar rumah dah habis dah, isteri ini tak boleh kahwin lagi dengan orang lain, melainkan bila dah balik rumah mak bapak dia, katalah gitu, dah habis 3 kali suci baru boleh kahwin dengan orang lain. Ni bala apabila masa iddah raj'i suami duduk sekali sebumbung dengan isteri satu bumbung. Masalah dia. Saya tak ingat istilah sebut dalam kitab apa masalah ni. Tapi yang ni lah hukum yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli, berkenaan masalah suami yang walaupun dah cerai isteri, tapi dalam masa iddah raj'i suami balik lagi ke rumah isteri, duduk sebumbung, apa tak lagi duduk sebilik, apa tak lagi duduk sekatil, cuma tak bersama. Ya. Memang nak bersama tak boleh. Tapi bila suami isteri dah keluar, bila dah habis iddah, siap semua surat mahkamah, suami memang boleh kahwin lain. Nafkah memang suami tak wajib bagi dah, tapi isteri tu tak boleh kahwin lagi dengan orang lain, pasal boleh ihtimal macam-macam berlaku bila mereka duduk sebumbung. Yang duduk pula dalam rumah tu hanya 2 orang yang telah berlaku cerai ni, tapi duduk sebumbung. Isteri ni tak boleh kahwin lagi dengan orang lain, melainkan kena iddah sekali lagi. Ya. Itulah masyhur sebut ulama kita haram. Katalah haram sekalipun, suami pun dah tak ada rumah lain, itu je rumah dia yang dia ada. Katalah rumah dia itu, dia pun terpaksa balik itu,
Nak pergi rumah orang lain malu katalah gitu, tak ada nak tidur surau masjid lah kan, contohlah kan, tak ada kan nak tidur bawah jambatan, tak pun beli kemah je, telefon Shopee ke Lazada ke ada kemah lah kata dia. Sorry saya buat lawak bodoh gitu lah. Apa saya nak cerita ni. Jadi dari segi hubungan, pasal memang dia tak boleh duduk rumah tu, pasal dia cerai isteri dia. Memang ni istilahnya dia kena bagi rumah isteri dia yang duduk situ, bukan dia duduk situ. Dia kena keluar dari rumah tu. Dia kena keluar pasal dia wajib bagi. Itu yang kalau dia nak duduk situ je, dia kena cari rumah lain untuk isteri dia. Untuk duduk. Rumah mesti rumah munasabah. Tak boleh duduk rumah buruk nak roboh. Ataupun tak munasabah untuk itu berendah dia. Tak boleh kan. Dia mesti istilahnya rumah yang munasabah, yang selayaknya untuk wanita tersebut duduk. Jadi atas kata apa hukum duduk suami itu serumah, masyhur sebut ulama haram. Kenapa haram? Pasal dah bukan suami isteri. Suami itu cuma sebut wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi zalika in aradu islaha. Suami ini dia ada kelayakan besar untuk rojok, itu je kelebihan dia. Orang lain tak boleh rojok, sebab orang lain bukan suami. Dia dah cerai tapi tak nak rojai. Hak dia besar, boleh rojok. Ada pun nak pakai tak boleh. Cuma yang ada kat dia kuasa lagi apa? Dia ada kuasa lagi untuk isteri ni tak boleh keluar rumah. Pasal apa? Masih dalam kewajipan dia lagi. Dan isteri ni atas kata untuk wajibkan nafkah, makan minum dan pakaian, kena jadi taat, tak boleh nusyus. Dan taat saya sebut dengan bahasa tadi, taat yang memang isteri kena taat kat ni. Adapun taat isteri, suami nak pakai padahal dia tak rojok tapi dia nak pakai kat isteri dia, haram, tak boleh bagi. Peneraja lah. Ui, kasarnya peneraja. Mana boleh bagi? Dah cerai. Mana boleh bagi? Nak kalau rojok, dia tak rojok tapi nak pakai, mana boleh? Peneraja ya. Istilah peneraja tu macam mana nak memperkosa tu lah. Kasar sikit lah bahasa tu kan. Perkosa apa suami? Suami apa dah cerai? Boleh? Faham saya sebut apa kan? Apa nak sebut ni? Jadi apa hukum suami duduk itu? Istilahnya bahaya akan jadi macam-macam lah. Pasal tak rojok tapi duduk sekali. Satu dia kata hukum tadi, ataupun masa ulama memang ada lah sebut ni. Itu yang kalau dia dah keluar dah habis iddah, suami memang tak boleh rojok sekalipun, tapi perempuan ni tak boleh kahwin lagi pasal boleh ihtimal macam-macam terjadi bila duduk sebumbung tu. Itu yang atas nama hukum. Apa hukum suami duduk tu? Haram, dosa. Pasal satu, apa dia yang haram dosa? Dia memanjangkan tempoh iddah isteri tu. Walaupun suami ni dengan isteri memang tak ada apa-apa buat lah dalam rumah tu, dan memang muka masam dah pun, dah kelari. Memang isteri pun dah pecah hati lah untuk lelaki dia. Aku tak nak dengan hang. Tak ada lah. Suami pun tak nak dengan hang, tapi tak dapat tidak, dia kena duduk dalam satu rumah juga. Dia akan memanjangkan tempoh iddah isteri dengan sebab dia duduk rumah sebumbung tu. Jadi hukum haram. Hukum haram. Dia nak memaksa isteri untuk rojok. Kaedah dalam bab rojok ni dia ada hubungan dengan bab ta'liq sikit. Asal hukum rojok, suami ni hak dia untuk rojok walaupun isteri tak suka. Asal hukum macam tu. Suami ni bila kata kita balik semula lah suami isteri, itu antaranya rojok. Ataupun kita saya rojok balik, rojok dah lah tu. Tapi oleh kerana dalam enactment undang-undang keluarga Islam kita kan, lepas akad nikah dia ada ta'liq tu, yang memang suami wajib baca. Kalau tak baca dia tak bagi surat nikah tu. Dia akan kata macam ni, saya tempat kosong, tengok surat nikah tu, pergi tengok balik, nama sekian-sekian-sekian, dengan ini ta'liq tu saya nak sebut khas tak masalah rojok. Setiap kali saya ini nama sekian-sekian merojok isteri saya nama sekian-sekian ni dan tidak mendapat keizinannya untuk rojok, maka jatuhlah talak satu lagi. Suami bila dia rojok, isteri tak nak, jatuh talak. Jadi atas soalan bolehkah suami paksa, asal hukum suami tak payah paksa-paksa. Suami memang boleh rojok walaupun isteri tak suka. Satu. Tetapi suami bila dia nak rojok, di atas kait ta'liq suami, bila lepas akad nikah dia baca ta'liq tu, setiap kali aku rojok isteriku dan tanpa redha
isteriku, sekian-sekian nama ni, maka jatuhlah talak satu lagi. Bila dia sebut je, aku rojok kat engkau, suami isteri tak nak, jatuh talak satu lagi. Dah lepas sebulan sebut lagi, aku nak rojok, isteri suami kata aku rojok engkau, isteri tak nak, jatuh satu lagi talak. Dalam iddah boleh jatuh talak lagi ke? Boleh jatuh talak lagi. Jadi atas soalan boleh ke suami paksa, asal hukum memang suami, bukan kata paksa, suami memang hak dia untuk rojok walaupun isteri tak suka. Jadi bukan paksa istilah dia, apa, memang terpaksa isteri menerima rojokan suami. Boleh faham? Kalau suami nak paksa, dia terhenti disebabkan adanya taklik daripada jawatan kuasa. Jawatan kuasa mana? Majlis agama tu lah dia buat tu. Adanya surat taklik tu menyebabkan suami dia tak boleh buat sewenang-wenangnya untuk rojok, tambah dia nak paksa. Kalau dia paksa, aku nak rojok kau, kamu kebesi terima, isteri kata tak nak, jatuh talak tu. Saya jawab soalan. Jadi yang isteri kena jadi orang taat ni, taat dalam bab tu lah. Taat dalam bab tak boleh keluar rumah, taat tak bagi siapa masuk rumah, yang suami bagi izin ataupun tidak, taat kena cakap lembah lembut dengan suami, taat kena manis muka dengan suami. Kalau suami ada keperluan bagi dia masuk rumah untuk dia nak ambil, dia kena keluar. Kalau suami beli barang, dia nak letak kat dapur, aku nak masuk rumah ni, nak letak ikan semua ni dalam sinki, boleh tak? Buka pintu, bagi dia masuk, pasal memang hak dia untuk masuk kan, untuk dia nak bagi nafkah yang wajib. Tapi dia nak buat apa-apa kat isteri, di atas ada apatah lagi ada taklik. Suami kalau rojok, isteri tak suka, jatuh talak, dia tak boleh buat sebarang kat isteri dia. Tapi isteri kalau suami nak masuk rumah, kena buka pintu. Kalau dia nak rojok, dia rojok tapi dia atas taklik tu, terhenti rojok tu atas isteri. Isteri tak nak je, jatuh talak satu lagi. Kalau suami sebut je aku rojok, isteri tak nak je, jatuh talak satu lagi. Satu, dia bukan boleh masuk sewenang-wenangnya. Kalau dia nak masuk juga, katalah isteri tak bagi, isteri tak bagi masuk rumah, deraka. Payah agak tu kan, nak faham status tu. Pasal dia boleh hak rojok, cuma rojok atas terhenti atas keizinan isteri. Isteri tak reda, jatuh talak satu lagi. Dia boleh masuk, letak barang, ambil, keluar. Dia nak duduk rumah, suami, isteri tak ada hak untuk menghalang. Tapi suami kena faham, dia tak ada kuasa sepenuhnya, pasal dia tak taklik tu, dia tak izin isteri. Jadi memang dah bantah barang, letak, keluar. Dan isteri, nisbah cakap lembut kena cakap lembut, budi bahasa apa semua yang memang asal sebagai isteri taat, dia kena jaga situ. Nisbah nak saya sebut tadi, tak boleh keluar rumah kalau suami tak izin, tak boleh bawa siapa masuk dalam rumah yang mana di luar daripada izin suami. Yang tu dia kena taat, tak boleh dahaga, tak boleh dahaga. Tapi suami nak pakai atau pengajar je, kasarnya bahasa, pasal memang mana boleh bagi atas kaedah nama zina. Cuma ada syubhah. Pasal apa syubhah? Boleh jadi suami rojok. Atas mazhab lain, walaupun dengan bersama, kalau tak ada sebut dengan lafaz, ada mazhab lain lah. Dalam mazhab lain pada mazhab Syafi'i, dia kata itu adalah rojok. Tapi mazhab kita Syafi'i tidak. Apatah lagi atas peraturan pejabat agama, mestilah di refer pejabat agama masalah cerai. Dan kalau nak rojok pun mesti rojok pejabat agama juga. Kan ada proses-proses macam tu. Kalau tak melibatkan masuk pejabat agama pun, saya sebut dah tadi apa yang boleh tak boleh. Apatah lagi bila berkaitan dengan masalah taklik yang telah disebut oleh suami, yang kalau isteri tak reda untuk dirojok, jatuh talak satu lagi. Jadi dia tak ada kuasa penuh kat situ. Yang tu yang memang asal hukum, suami memang tak boleh duduk rumah tu, yang kena keluar. Jadi suami yang boleh masuk rumah macam mana? Suami yang memang tak ada taklik, memang kuasa mutlak rojok untuk kat dia, dia boleh masuk rumah, dia boleh rojok bila-bila masa kat isteri dia. Dan bila dia rojok, jadilah mereka balik suami isteri, walaupun isteri tak reda. Itu hukum asal, itu hukum asal, itu hukum asal yang tak ada hukum taklik. Tapi mana ada zaman lah ni yang ada orang akad nikah yang tak ada taklik? Mana ada? Mana tak ada. Satu, suami ni memang tak boleh duduk dalam rumah dan keluar.
kena keluar. Merangkap dua jawapan lagi sekali tu. Okey. Boleh? Lah ni memang masalah banyak bab tu. Ramai orang tanya masalah tu. Saya zaman ni orang lelaki pun bukan ada duit, mana nak beli rumah kan, nak beli rumah dua pula lagi bayar kan. Dan itu yang dicerai isteri dia yang kena keluar rumah. Kalau suami yang faham memang macam tu. Saya memang ada tengok orang-orang yang faham dalam bab ni, bila dicerai isteri dia dah tak boleh nak duduk serumah, buat macam mana? Dia bagi isteri dia duduk rumah tu, nafkah apa dia bagi, dia pun tak ada berdendam apa dengan isteri dia, bercerai pun dengan cara elok. Macam mana dia ambil cara elok, nanti dia hantar balik dengan cara elok, dah habis dah dia hantar mak bapak dia, dan dia memang tak balik rumah tu, dia bagi nafkah makan minum apa semua elok, isteri pun memang tak keluar rumah. Allah, sampai masa dia hantar balik apa saya nak sebut tadi, dan dia memang tak balik rumah dia, tempat isteri dia ada tu, untuk dia balik rumah. Bahkan dia pergi cari tempat-tempat lain untuk dia berada, untuk bagi isteri ni selesa duduk dalam keadaan iddah, untuk dia hantar balik habis iddah ke rumah bapak dia. Macam mana ambil dengan baik, hantar pun dengan baik. Itu asal hukum. Ya. Macam mana tu? Dari segi nak mulakan boleh, tapi kuasa mutlak besar untuk nama rojok bukan isteri tapi suami. Jadi isteri nak balik satu hal, jadi tak ada halangan dah disebab isteri nak balik. Cuma atas suami, dia nak tak nak terima isteri dia. Macam itulah. Kalau dia terima, istilahnya okey selesai. Maksudnya berbaliklah suami isteri. Cuma masalah dokumentasi pejabat agama satu hal. Tapi bila memang isteri itulah mula nak berbaik, tambah pula bila suami itu hantar barang, kata dia, fikirlah baiklah bang, bercerai kita ni, bercerai dah, abang nak rujuk, saya nak je. Fikirlah sama anak ini besar esok, yang ni kita ke lain, abang ke lain, saya ke lain. Dia bagi akal sikit lah kan kat suami dia macam ni. Suami buat penuhin, buat tak tahu je. Dia kata isteri yang mencadangkan rojok tu tak ada masalah, tapi kuasa besar rojok adalah pada suami. Suami tak rojok, walaupun isteri nak rojok, tak rojok nama dia. Pasal kuasa rojok adalah pada suami, macam mana kuasa talak adalah pada kuasa suami. Asal nisbah dia nak mulakan rojok, tak ada masalah umuman, tak ada masalah. Okey. Kerja ni? Batas-batas dia kena layan baik suami dia. Maksudnya sekadar sebab awal dia kena jaga kan. Ya. Sekadar tamu je lah. Ya, betul. Ya tu. Maksudnya macam mana suami isteri punya hubungan tak boleh ya? Saya nak sebut kasar sikit lah apa? Pegang-pegang, raba-raba tak boleh ya? Macam apa? Bukan suami isteri lah. Pula tu tak rojok. Kalau nak macam tu rojok, jalanlah. Sorry ya, saya punya bahasa tu kan kasar sikit kan. Rojok, jalanlah. Kalau tak rojok tapi pegang-pegang apa-apa, apa ni? Ini istilahnya menceroboh. Jadi yang kena layan sebagai bekas isteri, dia kena dahaga ambil air. Jadi kalau bahasa tetamu betul, memang sedap sangat. Saya suka dengan ayat tu. Kena layan suami ni sebagai tetamu. Pergi minum. Ada kuih apa, ambil jamu, pergi makan lagi. Maksudnya macam mana khidmat dia sebagai suami, pergi makan, tak tahu nak air. Suami pun nak balik tempat mandi dia, tak ada. Saya nak mandi sekejap, balik mandi dia, keluar. Pasal itu memang kewajipan dia. Kita tahu keluar, tidur tak boleh. Dia duduk sebumbung, jadi masalah tadi lah, memanjangkan iddah isteri. Okey, tapi ayat tu memang best sangat. Saya suka dengan ayat tu. Pasal memang dia kena layan sebagai tetamu je, tak lebih dari tu. Bukan layan sebagai suami dalam konteks dah berlaku cerai. Okey. Kalau suami dia macam mengancam isteri dah kan, itu memang dia, isteri tu memang tak perlu lah dah nak minta izin ke apa tu, tak ada lah. Sebab suami tu mungkin berbahaya. Betul? Isteri tadi dia sepatutnya kena taat lagi. Ya. Ya.
suami dia maksudnya kalau dia masuk rumah lagi bahaya, dia ancam macam ni dia paksa ke apa kan. Isteri memang dah tak ada hati lah dengan suami ni kan. Dari si keadaan macam ni lah, dia tak bahaya je suami ni, dia kunci je pintu, tak usah lagi masuk, cuma bersedialah nafkah tak wajib suami tanggung. Derhaka memang derhaka, kuasa rujuk memang kat suami. Dia pun tak sebut bahasa, memang dari segi hukum kan kena jaga macam tetamu kan. Tetamu sepatutnya boleh bagi masuk rumah kan, macam tu kan. Tambah tu dia ni suami, tapi bahaya satgi dia buat, dia pengapakan macam-macam. Tambah pula dulu bercerai pun pasal kes tu lah, penampar ada, pengerajang lah, macam-macam hal lah. Jadi tempat tinggal ni macam mana, dah atas tahu bahaya dia, bercerai dah. Jadi kalau dia memang tahu memang bahayanya masuk rumah, satgi macam-macam dia buat tak tentu arah, macam mana, pintu kunci rapat, jangan bagi masuk sama sekali. Jadi memang hukum derhaka, nafkah tak ada, pakaian tak ada. Nak keselamatan lagi, panggil bapak kita bagi masuk rumah. Memang dia kata, aku tak benar lah bapak kau main rumah kau ni. Kau tak benar, kau punya pasal untuk keselamatan aku. Aku tahu kau siapa. Kasar cakap kasar je lah dengan dia. Ni ajar orang Kelaya. Pasal keselamatan ni, masalah keselamatan. Pasal ada memang suami mangkuk ayun macam ni, ramai zaman dah ni. Kita tengok drama pun macam tu kan, betul kan? Drama apa tu pun cerita lah macam tu. Cukup. Memang kita dah panggil suami, bukan satu hari duduk dengan dia. Dah lama dah kena dera dengan dia. Katalah dengan bahasa itu, untuk keselamatan, memang cakap pun kata dengan dia, engkau dengan aku dah tak ada hubungan dah. Kau pun dah cerai aku. Kau ingat tak kau yang sebut lapan talak tu? Bubuh je bahasa gitu kan. Aku tak rela lah kau masuk rumah ni. Dan aku tahu kau apa nak buat. Aku tak tahulah kau nak busuk hati ke dengan aku ke, buruk sangka ke. Aku tak tahulah. Tapi untuk keselamatan aku nak panggil abang aku ke, adik aku ke, mak aku ke. Katalah itu, mak dia pun kaki kungfu ya. Contoh ataupun dia nak panggil abang dia ke, siapa yang istilah bapak dia ke, siapa dia untuk duduk situ untuk mengelakkan daripada suami ni buat kejahatan pada dia, untuk protection dia. Boleh. Ataupun dia ada anak dia dah besar-besar, anak pun kenal panggil bapak macam mana, dia panggil anak dia duduk rumah dia, bodyguard dia. Siapa? Bapak kau buat lebih kurang, memang kau kena jaga bapak kau, tapi sekurang-kurangnya anak ada, mak jerit lagi, tahulah bapak buat apa kan mak. Itulah kan. Cuma bila dia tak benarkan suami masuk, kena faham status tu nama dia derhaka. Walaupun suami jahat tak kira, nama dia derhaka, gugur nafkah, gugur pakaian. Itu. Dan status tu kena faham. Tapi dah tak lagi dia awal dah keluar rumah, tak ada masalah. Awal-awal dia tahu ada ancaman yang dia tahu dia. Jadi dia selamatkan diri dia juga. maksudnya tak bagi suami masuk awal-awal lagi. Keluar rumah. Macam tu lah. Ya. Dari asal memang suami kena tanggung, tapi suami ni tak ada ditanggungnya, selagi macam-macam hal dia buat rumah tu kan. Jadi awal-awal dia kena cerai, sah pula tu perceraian. Awal-awal pergi lari rumah mak dia, aku tak akan jumpa dengan kau, nak tengok nak baik apa, kenal lah kau. Dia tak akan jumpa dah. Jadi si hukum memang derhaka, sepatutnya suami kena tanggung semua. Lepaslah tu. Aku pun tak lapak nak tanggung rumah aku untuk aku duduk masa edah. Aku duduk dengan mak bapak aku lagi selamat. Mak bapak aku pun pasti menerima aku. Dia tak pernah tolak aku sebagai anak, tapi engkau dah tak terima aku sebagai isteri. Aku tak sanggup di bawah, duduk di bawah peliharaanmu lagi. Aku nak balik rumah mak bapak aku sendiri. Tu lirik drama tu. Mahal tu, kena ambil copyright kat saya. Okey. Tak cuba melawak gitu sikit. Okey. Ya. Dia kalau ikutkan suami tu asalnya baik, tapi suami tu terlibat dengan dadah. Suami tu? Terlibat dengan dadah. Okey, lepas tu? Jadi bila bercerai tu, kalau yang tadi gaduh kan, ini bercerai ni baik juga lah. Dia dah baik. Jadi kena teruslah Ya. Maksudnya sebagai tetamu tu ada, tapi baik-baik pun mak dadah jaga. Selagi dia bawa lari peti air, dia bawa lari peti sejuk, hantai gelang kita apa semua itu, dia ambilnya melopong kita. Mak ganjar tahu je lah makan dia. Tentulah. Berhati-hatilah situ kan. Macam mana pun kalau tak nak risiko, saya dah sebut inilah. Tambah nak lari daripada rumah bapak dia, kena faham nama dia derhaka. Memang perbuatan tu dosa.
tapi untuk keselamatan diri dan keluarga. Buah bahasa itu, tambah anak-anak takut suami akan mencedera mereka. Macam mana? Buat lari dengan anak-anak sekali, suami pun macam ni keras kepala. Buah bahasa itu, balik selamatkan mereka ni, habis dah cuci tangan, sudah. Minta maaf lah, minta ampunan dengan Allah, minta pelihara daripada kejahatan manusia yang macam ni. Dan kita buat macam tu pun tiada lain pasal nak jaga keselamatan diri. Benda ni pula mudarat daripada nak rasa tempat duduk kita suami sara berbanding dengan penderitaan yang bakal melanda. Balik rumah mak bapak sendiri, bawa dengan anak-anak sekali, tak usah duk peduli dengan suami. Yang tu lebih munasabah untuk diamali. Silakan. Kalau saya kata silakan, tak usah gaduh nak taat lah. Orang macam ni memang bahaya besar lah. Tak munasabah pun untuk teruskan hubungan suami isteri. Kalau memang dia baik tapi adalah clash, memang dah ketak hati dah, layanlah juga sebagai tetamu. Panggil lah, kok nak baik balik, tu hal yang tekut. Okey, lain tak apa, zakat ke apa? Oh, zakat, ya. Oh, fidyah tu zakat dululah kan. Fidyah tu ada kaedah kita tak wajib. Kalau bulan tu masa diedah tu bulan Ramadan, nak masuk bulan raya, peterah masih suami wajib bayar. Pasal suami yang wajib tanggung nafkah jika isteri tak derhaka. Kalau isteri derhaka, engkau bayar sendiri, ya. Itu. Itulah bahasa ni. Kalau isteri memang taat, suami yang kena bayar nafkah. Macam. Saya jawab soalan. Lagi. Baik. Wa kama yajibu lahu nafaqatu yajibu laha baqiyatul mu'ani. Baik. Seperti mana wajib bagi suami nafkah yang bagi makan minum tempat tinggal daripada perbelanjaan-perbelanjaan. Mana dia terjemah dia, kama yajibu lahu nafkah, seperti mana wajib nafkah suami beri kalau isteri ni taat, tak nusyus. Yajibu laha baqiyatul mu'ani, wajib bagi isteri ni, suami kena bagi perbelanjaan yang baki daripada apa-apa perbelanjaan yang suami kena bagi. Nasi kena bagi, takkan tak ada lauknya, kan tak ada sayurnya, takkan tak ada garamnya, takkan tak ada minyaknya, takkan tak ada gasnya. Dalam masa 3 kali suci itu, dalam masa iddah, suami kena tanggunglah semua perbelanjaan umumnya nafkah tu. Illa, yang ni kecuali, illa alat tanzim, melainkan alat untuk menyuci. Pasal suami dia tak boleh bersama dengan isteri pasal dia tak rujuk. Jadi suami isteri ni bil air dia kena tanggung. Jadi dia kencing berak, mandi haid dia, apa-apa semua ni. Pasal apa? Pasal kewajipan bersuci ni isteri kena tanggung sendiri, suami tak wajib bayar bil air. Bil air suami tak ada. Suami kena bil api. Pasal bil api tu nafkah yang kena bayar. Bil air tak ada. Tanzif, antara alat tanzif ni besar sekali alat air lah. Baik, Tambi. Syatam. Paling lagi lah. Mak. Oh, pandai cakap Tamil eh? Bagus. Esok kau jadi suami, kau buat panggil jaga kau. Wah, kita pergi warning dia. Orang ajak elok-elok, orang dengar. Esok buat PL jaga kau. Nanti bagi nama saya, nombor IC sekali. Garang mengaji kau kena ambil berat tau. Yang ni bukan pelajaran untuk orang perempuan tau. Ni pelajaran untuk orang jantan tau. Esok masing-masing saya tanya apa kewajipan suami, edah apa tak, aku tak tahu, saya fikir tu. Saya bagi kertas periksa esok, jawab kertas periksa. Jangan orang perempuan boleh jawab, orang lelaki tak jawab. Sekeh kepala. Takut kau orang. Tak, saya serius sebab tu. Pasal pelajaran ni, yang ni yang kata kena belajar, yang ni lah nak belajar. Nak belajar ni takkan apa nak kahwin ni suruh belajar. Weh, kahwin tu dah praktikal dah. Dah bersiap sedia dah. Ni dah belajar dah ni. Kalau ikut besar ni pun, kalau ikut boleh kahwin dah ni.
Memang kita belajar kan, boleh kahwin dah dia orang ni kan? Boleh kan? Boleh, tak boleh? Boleh, belah ni pun boleh kahwin, belah ni pun boleh kahwin dah. Kalau tak balik lagi pun wali dia. Tak ada, saya tolong jumpa bapak, tak apa. Budak ni saya nak bagi kahwin dengan orang ni kahwin. Nak pakcik? Kata dia mujur, elok sangat lah tu. Dia pun gatai lah. Elok lah tu. Allah kasarnya pasal. Jangan buat panggil gitu. Please, take care of yourself. Okay. Yeah. Apa yang memang keperluan dia yang tu kalau ikut alur je suami dia. Abang, gas dah habis. Alur je, abang, beras tak ada. Saya ni isteri yang belum nusyus lagi, abang kena bagi nafkah. Gitu. Tambah duit suami pun ada kat kita kan. Pakai je lah. Masa memang dia wajib bayar, kita pun memang jadi bank dia kan. Order je, tak payah telefon suami. Memang dia wajib pun, kita pun taat kan. Halo, tonggel satu. Rumah nombor 5 perseran 1. Contoh 5. Contoh lah, hantar ikan temenung. Yang ni, 1/2 kilo ya. Sekali-sekala kena juga tenggiri. Tenggiri, yang selalu ya, Ghalib. Telefon je kedai, main je. Jadi, suami kena tanggung dulu nafkah tu. Tapi kalau derhaka, tak payah. Sendiri ya, itu kata, yang tu bukan bil suami ya, yang ni kena buka bil baru. Siapa? Adalah berlaku tragedi sikit, kena bil saya, nama saya ya. Nama saya Joya binti Joyut. Okey. Okey, bukan nama suami saya dah. Suami saya dah tak boleh, bil tu yang lepas tu bil dia. Sekarang ni bil saya, bil saya. Gas pun bil saya sekarang. Bil saya. Tukar. Okey, hantar ya. Okey. Ni gas dah habis dah, cepat sikit hantar ya. Berlaku sikit. Tu pun saya punya dialog tu my copyright tau, kena minta ayah esok. Dialog drama tu. Okey. Cuma siapa dia nak buat filem tu tak tahu saya. Saya memang dulu pernah fikir saya apalah nak buat filem. Esok kita buat satu bilik khas untuk buat filem kan, berlakon drama. Esok ampalah jadi pelakon. Yang ni jadi suami, yang ni jadi isteri. Kalau payah pakai perempuan, make up je dia orang ni bagi perempuan lah. Pakai je masuk, kadang-kadang bagi suara kecil sikit, tak pun pinjam suara mana-mana kan. Tak pun convert je masuk komputer bagi suara perempuan. Ubah macam itu. Okey. Siap. Okey. Jadi air tak ada. Air suami tu aja bayar. Jadi mereka esok tak usah bayar bil air tau. Air kewajipan isteri bayar. Kalau berlaku cerai lah. Lagi saya sebut tu pasal nak bagi faham. Siap. Wa yajibu lil ba'in. Okey. Yang ni perempuan taat nusyuz apa? Macam itulah keadaan dia. Kata dia wa yajibu lil ba'in as-sukna duna nafaqati ila an takuna hamilan. Wajib bagi orang perempuan yang ditalak ba'in. Ba'in ni istilahnya talak yang tak boleh rujuk. Sama ada walaupun talak 1 atau talak 2, tapi yang suami tak boleh rujuk. Bab ni semua dah belajar. Khulu, ada bab zihar yang tak boleh rujuk. Bab li'an memang tak boleh rujuk semua ni. Orang yang talak ba'in ni wajib tempat tinggal, lagi tidak nafkah. Tidak wajib suami bagi nafkah pasal dia dah ba'in, melainkan bahawa adalah ia tu hamil. Melainkan kena bagi makan minum kalau perempuan yang ditalak ba'in tu hamil. Termasuk tu juga kalau roji'i tadi hamil. Jadi mana-mana isteri yang ditalak sekalipun ba'in, sekalipun talak 3, kalau hamil, suami kena bagi tempat tinggal dalam masa iddah dan kena bagi makan minum. Makan minum tu bukan makan minum untuk isteri sebenarnya, tapi makan minum tu di atas kandungan yang tu adalah anak dia. Dia wajib bagi nafkah ke anak dalam kandungan isteri. Anak tu pun sah taraf bin kat dia. Lepas tu nanti tak boleh bagi makan anak tu melainkan melalui isteri. Dengan sebab tu wajib bagi makan isteri dia yang hamil tu. Walaupun isteri tu talak ba'in, walaupun talak 3 sekalipun, bila hamil suami wajib tanggung nafkah makan minum isteri dengan sebab kandungan yang ada pada isteri dia telah talak ba'in itu. Maka wajib nafkah baginya dengan sebab kandungannya.
Masalah dia pasal tak boleh sampai nafkah yang nak diberi kepada kandungan tu melainkan melalui ibu. Ya. Satu bila beranak, itu kita ada sebut masalah susuan apa. Ke depan ni memang ada khas bab tu. Tak mana? Kalau beranak esok, makanan tak wajib dah suami beri, edah pun dah habis pasal dah bersalin, tapi suami wajib tanggung anak tu. Semua perbelanjaan hospital anak tu suami kena bayar. Bersalin macam ni pasal anak dia. Anak tu pula kena kuning ubat masuk hospital ICU, metro tak metro apa kalau ni suami bayar. Anak tu untuk anak tu, mak tu tanggung sendiri. Anak tu suami kena. Lepas tu kena menyusu pula upah macam ni daripada upah orang. So mak dia tu berhak untuk minta upah susu, anak tu minta upah untuk mengasuh, kena tukar lampin apa-apa. Patutnya kena nursery. Sebulan kena 200, minta upah nursery pula. Pampers, telefon je, bos, pampers dah habis. Bos lah, bukan suami lah, bukan abang lah. Bos, pampers dah habis. You punya baby punya pampers dah habis, main hantar. Lepas tu bos upah mengasuh siang macam ni, malam macam ni. Bos upah mengusu bayar. Bos upah cuci kain baby. Bos minta semua bayaran tu. Suami kena tanggung untuk anak. Yang tu kalau seorang, 2 orang, 3 orang, mampu yang kamu. Tu buat perangai elok-elok, jangan buat bodoh-bodoh. Sakit lagi kepala. Masalah dia selalunya orang lelaki dia tak belajar tanggungjawab ni. Dia ingat senang je, kahwin cuci tangan, semua urusan aku diurus. Masak, makan, minum tempat ni khotak kau. Yang ni kau tak faham. Tanggungjawab kau bagi, kau ajar dia, kau didik dia, kau bagi agama kat dia, kau tak faham. Duk kira senang-senang. Semua masak semua, layan, nasi pun ada orang cedok. Sedap je. Waktu beranak-beranak pergi rumah hantar orang tua, dia lepak je, saya kok pupuk tampar je sekali apa tu. Tak, memang perangai ramai kata-kata orang lelaki perangai tu pasal pendidikan agama bab sistem tanggungjawab yang ni tak diajar lah dalam pendidikan Islam kita. Saya boleh kata hampir tak diajar. Kalau ajar pun tak cara formal, hampir tak diajar. Berapa ramai suami yang tak tahu ni tanggungjawab suami. Masalah dia kan ni. Betul kan? Setuju kan? Iya, tak ada dah pun dalam silibus. Kalau ada pun tak ada orang ajar yang macam saya ajar ni. Tak ada. Buah bila bahasa itu bukan nak angkat dia, tapi nak kata tak cari yang pergi tengok video-video yang ada orang ajar bab nafkah ni. Tak apa pergi tengok sekolah-sekolah yang ada ustaz-ustaz ajar bab nafkah ni, yang dia ajar macam bentuk saya ajar ni, yang saya kata pergi sekeh kepala tu. Ada tak? Memang sekeh kepala tu orang tak sebut lah kan. Saya je cengih ajar gitu. Tapi nak ada orang nak ajar dengan bagi disiplin orang lelaki, ni tanggungjawab dia terhadap isteri dia. Oi, payahlah cara ni. Dia dah baca itu. Jadi tengok dia pun tak tunai bukan tanggungjawab dia sebagai suami pun. Kasar juga bahasa tu. Perkeluan nak bergerak yang mana? Isteri itu sendiri masa dia tak nusyus lah maksudnya sendiri ya. Dah suami tak wajib bagi, sendiri ya. Cuma bila dia nak bergerak, tu yang kalau dia ada adik-beradik, bapak dia kan, siapa-siapa yang orang yang boleh nak diupah ataupun jiran-jiran dia untuk menyelesaikan urusan dia pula tu, dia faham hukum syarak, tak boleh keluar musafir macam ni dia kena minta bantuan lah siapa keliling dia untuk menyelesaikan semua hajat dan keperluan dia. Itu maksudnya anak dia nak hantar sekolah macam tu. Sama ke? Kalau kata ada orang yang boleh dia upah untuk urus tu, dia upah. Kalau dia terpaksa hantar, dia kena jagalah tertib dia. Kalau dekat-dekat satu hal, kalau jauh memang sepatutnya bapak dia lah kena hantar. Bapak lah yang di sekolah menengah ni, asrama katalah itu. Telefon, hello bos, you punya baby nak kena hantar nursery kat sini kan. Yang ni nak hantar sekolah menengah ni, asrama dah buka, PKP dah tak ada dah. Ataupun ni PKP balik, pergi ambil anak you kat asrama ni mana, Johor Bahru, pergi ambil bawa balik.
Telefon je lah dia, bagi tahu lah. Pasal dia yang wajib, pasal dia wali. Kalau sama ada anak tu perempuan ataupun anak lelaki, dia bapa, kita ibu. Kalau dia tak ada tanggungjawab, kita lah tak pasal ambil tanggungjawab. Cuma di atas dia nak bergerak masalah musafir tak musafir, mahram tak mahram, carilah bapak dia, pergi jalan sekali. Adik-beradik, abang dia, adik lelaki dia yang dah balik, untuk istilahnya keluarkan daripada nama hukum dosa di atas SOP untuk orang perempuan bergerak dalam jarak-jarak bermusafir. Yang tu dia kena tengok semua, kena berhati. Itu yang orang perempuan pun kena mengaji satu sudut, yang tu orang lelaki kena ambil satu sudut yang tu. Jadi tanggungjawab kita pun nak jaga syariat satu, orang lelaki pun kena faham tanggungjawab nak jaga syariat dia satu sudut. Lepas tu semua orang kena jadi orang berilmu lah. Kalau tidak macam mana nak jadi orang yang taat, jadi hamba orang Ta'ala. Setuju tak selibus ni masuk dalam sukatan pelajaran? Setuju? Setuju kan? Masuk lah ke? Ada sikit. Yang ni yang macam ni dia disebut tu. Patutnya kena satu kertas kerja, bagi satu kursus siap. Ni kursus nikah pun sehari setengah. Ni pun PKP tak ada dah kursus nikah dah. Soalnya rukun Islam apa? Keimanan berapa? Mandi wajib berapa rukun? Apa syarat mandi wajib? Alah cerita tu lah. Anak nanti kena vaksin macam ni, kena macam ni. Alah. Dia bukan cerita kursus macam kita cerita ni. Patutnya mahkamah tu dia sebagai elemen untuk menguat kuasa bagi siapa yang degil, yang tak tunaikan tanggungjawab. Masa itulah mahkamah akan dipakai. Orang yang dah tahu apa kewajipan dia tak perlu mahkamah pun. Pasal dia dah tunai tanggungjawab, apa perlunya mahkamah, yang itulah kan. Mahkamah ni dia tempat apabila ada orang yang tak tunaikan tanggungjawab, perlu pada pihak berkuasa memberi arahan yang kalau dia tak tunai akan diambil tindakan. Masa itulah ambil tindakan mahkamah. Suami lah misalnya tak bagi nafkah, belanja anak macam ni, susuan macam ni, dia tak bagi, minta kuasa mahkamah. Tapi kalau memang suami dah bagi setiap bulan macam ni ke anak dia, anak pertama, kedua, ketiga, isteri duk bela, ni untuk isteri dia, siap buat bil, dia yang buat bil untuk isteri dia, yang ni untuk engkau, untuk mengasuh, yang ni untuk pampers, yang ni untuk makan minum dia, ni untuk bas dia, ni dia kereta duit minyak dia macam ni. Maaflah setakat ni je aku boleh bagi. Walaupun tak sampai surat mahkamah, dia dah tunai tanggungjawab dia. Selesai, tak payah panggil mahkamah. Tak payah minta surat mahkamah. Cuma bila tak tunai, panggil mahkamah. Gunakan mahkamah tu sebagai wasilah untuk suami yang tak tunai tanggungjawab ni supaya tunai tanggungjawab. Dan boleh buat itu, boleh pun. Memang boleh buat tuntutan, pasal memang itu tuntutan asal. Asal kalau dah taat tak perlu mahkamah. Tak perlu mahkamah. Mahkamah untuk guna kuasa tu apabila kewajipan tu tak ditunai. Betul tak? Kalau suami tu tunai separuh, adakah terlepas dia daripada tanggungan tu? Maksudnya dia baik, dia tapi sadar tu tak dalam lebih sangat, adakah dia terlepas daripada tanggungan? Suami yang tak menunaikan seluruh tanggungjawab dia itu dari segi hukum, yang asal nak sebut, kalau mana yang dia tak boleh, katalah tuntutan tu katalah 1,000 misalnya sebulan kan, suami boleh bagi takat 800, 200 memang dia tak mampu lagi, tak bayar pasal ada kewajipan dia lain. Kalau tak melalui mahkamah, isteri tu pula istilahnya merelakan yang tak cukup tu, selesai begitu saja. Allahumma salli alaihi. Kalau dengan mahkamah, bila suami tak tunai, ada hak untuk tuntut, dan mana yang tak cukup dia jadi hutang atas suami. Kelebihan mahkamah ni, mahkamah dia ada hak untuk isteri yang berhak menerima nafkah, khasnya untuk menjara anak apa dan sebagainya, syarat anak-anak ni. Kalau suami tak tunaikan, pembuktian pun tak ditunjuk untuk kata dia telah membayar pembayaran yang sepatutnya dia bayar, isteri boleh buat tuntutan mahkamah untuk menuntut atas kata hutang suami atas nafkah yang tak diberi kepada anak yang sepatutnya bawah tanggungan dia. Kelebihan mahkamah yang ni, dia boleh tuntut atas hutang. Kalau tak ada mahkamah yang membuat kuasa macam ni, untuk jadi tuntutan hutang untuk isteri minta ni tak boleh. Pasal boleh jadi isteri ni
dia di atas bagi nafkah pada anak dia yang bila suami tak bagi, dia suka rela untuk bagi nafkah, tak ada pun nak tuntut apa-apa daripada suami. Dia ada akan pergi ke situ. Tapi bila ada tuntutan mahkamah, tak bayar aja, isteri telah mendahulukan pembayaran, isteri boleh menggunakan kuat kuasa dengan menggunakan daripada mahkamah yang ada kerajaan ni untuk membuat tuntutan suami-suami yang mana yang kecuaian. Okey. Sekejap. Itu isu mahkamah sikit. Baik. Jadi asal sebut masalah hamil tu. Ala sahih dia tak qaul sahih. Baik. Waqila anna nafaqata lil hamli. Waqila qala ba'dhum inna nafaqah, kata dia bahawasanya nafaqah adalah disebabkan hamil. Memang ya pun. Sebenarnya qila tu bukan qila, tapi itulah qaul yang sahih. Walaupun disebut ala sahih ni bisababil hamli. Cuma atas qila ni Allahumma salli wa sallim ala. Di atas hikmah ya. Macam pun saya sebut dah hukum tu dengan sekali merangkap itu. Cuma atas qila disebut wajib tu nafaqah lil hamli. Kalau ikut nafaqah tu li zaujah kan. Atas qaul sahih dia nafaqah li zaujah. Cuma nafaqah li zaujah tu li ajlil hamli. Yang tu kot bahasa yang nak sebut. Nafaqah beri kepada isteri disebabkan nafaqah suami di atas kandungan yang ada pada isteri. Bahkan hukum isteri ini bila dah beranak habis iddah, suami tetap meneruskan kewajipan nafkah ke atas anak yang dilahirkan. Pasal tu anak dia wajib atas bapa bagi nafkah kepada anak. Jumpa bab tu panjang ke depan nanti, khas bab nafkah depan insya-Allah. Masalah nafkah usul dan furu'. Wa yajibu 'alal mutawaffa anha zawjuha al-ihdadu. Situ dululah. Pasal nak sebut khas isu berkabung. Yang ni pun sekali lalu kita ada sebut. Nisbah baca ni, dia akan sebut nanti apa perintilan dia, tengok hukum nak tengok. Kalau nisbah kitab, rujukan baca apa nak faham, sini tempat nak perhati. Hukum hakam masalah ihdad, tu istilah syarak itu. Bahasa yang dipakai, kita selalu pakai berkabung. Berkabungnya orang perempuan bila mati suami. Apa dia perkara yang berkaitan dengan tu. Wallahu alam. Soal kalau ada? Ada soalan? Dia dah derhaka, betul? Isteri derhaka mengandung, wajib nafkah ke tidak? Iyalah. Pasal masalah hamil tu. Pasal bila hamil walaupun derhaka, suami wajib bagi nafkah antara isteri pasal hamil tu. Walaupun derhaka. Cuma tadi disebut khas bain kan. Kaedah fikir dia macam ni. Kalau hukum berkuat kias, isteri yang talak bain kalau hamil pun kena nafkah, apatah lagi talak raj'i, sekalipun isteri yang nusyuz wajib suami bagi nafkah pada isteri yang hamil yang talak raj'i tapi dia nusyuz, wajib kerana hamil tu. Statement dia macam tu. Boleh? Lagi? Oi, canggih ada budak lelaki punya soalan ni. Terima kasih. Kes talak dalam iddah tadi, kalau ada talak kena tambah iddah lagi. Kalau dah jatuh talak kena tambah iddah lagi ke? Oh, best soalan. Macam tu lah mengaji. Tanya soalan macam tu. Oh, cabar dan baru nampak faham tak faham. Kembang tak kira lah. Tu kena ngaji tauhid lagi supaya jangan besar diri. Tapi budak-budak tak apa kan boleh bergurau begini kan. Belajar tauhid macam mana? Astagfirullah. La ilaha illallah. Ustaz jangan rosakkan saya dengan pujian tersebut. Oh, best tauhid. Saja gelak-gelak juga. Tapi memang kena belajar tauhid sampai macam tu. Orang puji tak kembang kita. Sorry. Okey, balik pada soalan fiqh kita. Soalan tanya, bila isteri ni dah ditalak, dia kena iddah. Lepas tu marahnya talak lagi, macam tu kan? Soalan itu kan? Macam mana ni?
Mu kena tengok juga soalan tu balik. Ya Allah, orang lain punya ayat rupanya. Jadi juru cakap ke? Kes dalam iddah tadi. Ha. Kalau dah jatuh talak, kena tambah iddah lagi ke? Dah dalam iddah, lepas tu suami talak lagi kan. Dalam iddah, katalah sebulan lepas tu suami punya bengang dengan isteri dia pasal tak buka pintu lah apalah kata dia. Aku talak satu lagi. Okey. Memang jatuh talak pasal dalam iddah. Baik talak raj'i ataupun talak bain. Dalam masa iddah suami tambah angka talak, bertambah talak. Tapi adakah bertambah iddah? Masyhur sebut ulama, tempoh iddah tak tambah. Dia akan kira dengan iddah yang talak satu mula-mula tu. Yang mula-mula tu. Dalam iddah suami tambah talak, dia hanya tambah talak tapi tak tambah iddah. Iddah continue daripada yang mula-mula dia iddah. Kalau katalah lepas tu dia talak satu lagi, esok nak habis iddah. Hari ni talak, jadi talak 3 adalah itu. 1, 2 ni 3. Itu esok habis iddah. Selamat. Habis, tak ada tambah apa-apa dah. Selagi tidak ada istilah suami rojok apa kepada isteri dia, jatuh talak yang menyambung angka talak dengan suami isteri yang telah beriddah, tidak ada angka pertambahan iddah yang perlu ditambah oleh isteri untuk menyelesaikan iddah. Okey. Can you understand me? Boleh faham? Ambil soalan mana tu? Baca buku ke apa? Orang suruh tanya ke apa? Ada orang suruh tanya. Tak canggih juga. Dengar, saya punya pengalaman mengajar kat pondok. Ajar budak-budak macam apa kan lah? Tak ajar budak perempuan tuan. Budak perempuan ni pasal selalunya dia punya sensitiviti kejiwaan dia besar sikit. Ya, kematangan orang lelaki dengan perempuan walaupun umur sama, kadang-kadang umur bawah yang umur 13, yang ni 15, 14, yang ni macam umur 10 dengan 9 aja. Perempuan ni biasanya matang dia, mature dia lebih sikit kan. Si kembar ya dia orang tu pun. Apa saya dah sebut ni? Tapi ada pengalaman saya ajar budak lelaki macam ni lah, kecil-kecil ni umur beringos lagi pun, tapi ambil perhatian dan dia boleh matang fikir tu. Saya tak pernah sangka ada soalan masa tu. Mana ada internet, mana ada live. Baca kitab betul-betul, latih baca kitab Arab, terjemah apa-apa, faham masalah macam ni. Saya cerita tu, soalan-soalan keluar tu canggih-canggih. Best soalan tu. Ustaz kalau macam ni, tolak macam ni. Soalan macam tu lah, antara yang ditanya lah. Jatuh, tambah tak masa iddah ni, nafkah kalau beranak macam ni. Soalan-soalan macam tu tanya. Maksudnya dia belajar tu, dia dah boleh memikir dah macam mana hukum keluarga dalam Islam. Ni best. Tapi nak jumpa tu lah tak ramai. Ada budak cerdik. Ada yang kita tak sangka cerdik dia. Kadang-kadang tengok budak ni pendiam je, tapi angkat tangan, bagi soalan. Ingat ke dia ni tidur rupanya, belajar rupanya. Tu best tu. Satu kadang-kadang tak sangka budak-budak ni siapa yang ada potensi besar. Tapi main soalan pinjam pada orang ni, itulah sikit kan. Nampak canggih soalan, padahal lah baca soalan pun tak faham. Okey. Tu tanya kat dia pula faham tak faham. Entah dia pun tak faham. Dia tukang tanya je. Okey, ada soalan lain. InsyaAllah panjang umur jumpa. Tu pun kalau tak ada PKP apa, kita tak tahulah ke depan ni kan. Ni semalam 287. Hari ni tak tahulah entah 360 ke benda ke, tak tahulah. Okay. Suami tambah talak tu ke? Talak raj'i, suami tak ada iddah raj'i, ada iddah raj'i. Macam mana? Yang mana? Walaupun apa? Walaupun tempoh tu isteri, tetapi suami dia dalam tempoh iddah juga. Maksudnya nisbah dia nak duduk dalam rumah kan. Memang tu. Suami iddah lagi. Cuma tak dibahasa suami iddah raj'i pasal suami tak ada iddah.
Cuma dia nak buat isteri macam isteri tak boleh lah. Tentu lah. Cuma dalam masa iddah dia ada kuasa rujuk. Cuma tak diistilah dalam kaedah kita. Suami pun kena iddah juga. Tak ada istilah macam tu. Yang kena iddah ni sebenarnya kaum perempuan. Isteri ni, suami ni, dia nak boleh kahwin lebih, nak kahwin lain ke, boleh, tak ada masalah situ. Nisbah dia nak rujuk pada isteri pun asal hukum, suami tak suka pun dia boleh rujuk kan, macam tu kan. Dia sebenarnya tak ada terikat dengan undang-undang tu. Cuma bila dengan ta'liq, kan situ kan. Apatah lagi dia akan memanjangkan tempoh iddah, dah cerai isteri tetap kena bagi taat, macam terima macam tetamu. Tapi suami tak boleh tidur dalam rumah, pasal itu akan memanjangkan tempoh iddah isteri. Walaupun suami tak boleh rujuk dah lagi, walaupun dah habis iddah, keluar pada rumah tu, kalau suami bermalam rumah tu, dia akan memanjangkan sekali lagi perempuan kena iddah. Dari sudut tu, kalau nak guna bahasa tu, ya juga, tapi tak dibahasakan orang lelaki pun dalam masa iddah dia pun kena iddah juga. Iddah dari sudut nisbah ada beredah macam ni, isteri kena beredah, kena patuh pada suami, tak ada. Pasal suami, dia suami kan, bukan dia kena patuh pada isteri, dia yang kena tunai tanggungjawab pada isteri. Cuma ada benda yang dia tak boleh buat di atas disebabkan berlakunya perceraian tu tadi. Macam tu kan. Cuma jangan rasa suami pun kena edah juga. Tak ada istilahnya tu. Kalau ada pun dalam syarak macam ni, orang lelaki ada isteri 4, dia cerai isteri dia salah seorang ni, pasti nak kahwin yang lain pula. Dia tak boleh tepuk dahi dia orang ni. Bagus. Maksudnya dia orang ada fikir, ada kat jantan macam ni. Ada. Ada kan? Yang ni ada dah ada. Pasal bila dia cerai talak 1, bahkan kalau dia cerai isteri talak 3 sekalipun, pasal dia tak nak dah ni, pasal dia nak ambil tu, dia tak akan boleh berkahwin untuk ambil isteri yang lain ni, melainkan dah totally habis iddah isteri yang dicerai ni, tinggal 3, barulah dia boleh ambil satu lagi. Yang tu ada istilah yang dipakai. Suami tak boleh berkahwin untuk menambah isteri jika isteri dia memang dah 4. Isteri ni pula tak habis iddah lagi, dia kena beredah macam mana iddah isteri untuk membolehkan dia kahwin satu lagi. Yang tu ada iddah. Untuk kata kalau cerai ada isteri 1 dalam masa iddah, suami tak ada iddah, pasal dia iddah apa, dia boleh kahwin lain. Cuma dengan isteri tu dia ada batas dia, cuma tak istilah iddah dia kat situ. Yang ada iddah betul kalau ada 4, dia cerai 1 nak kahwin satu lagi, tak habis iddah ni dia tak boleh kahwin dengan yang lain. Dari sudut tu dia ada iddah kat situ. Yang tu antara istilah yang ada iddah, orang lelaki ada iddah gitu. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwaratal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.